घर में दिखा दे यार, अम्मी को भी दिखा दे। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas setiap keadaan yang menimpa. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, selawat dan salam ke atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah saya bersama langsung di kawasan Mataf di Masjidil Haram Makkatul Mukarramah. Kita akan bincangkan tajuk khas untuk pengajian takmir negeri Perak Darul Ridwan, iaitu pengimarahan masjid menurut perintah Allah Subhanahu wa taala, menurut gaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Kita lihat di kawasan Mataf ini penuh dengan manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah umrah di kawasan Mataf ini. Dan kita lihat mereka ni setiap waktu menghidupkan Masjidil Haram. Bila masuknya tu salat, mereka akan terus untuk menunaikan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat, surah yang ke-51 ayat yang ke-50, Bismillahirrahmanirrahim. Fafirru ila Allah, maka berlarilah kamu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sekencang-kencangnya. Dilihat di sini antara tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lihat Mekah antara tempat yang menghidupkan nama Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah. Setiap waktu solat fil awal waktiha, solat pada awal waktu. Dilihat tu ramai manusia. Ni adalah sebabnya adalah, salah satunya adalah kemuliaan Al-Quran Al-Karim. Kata ulama, kullu syai'in yartabit bil Quran yusbihu aziman. Setiap sesuatu perkara yang ada hubung kait dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya berada dalam keadaan yang mulia secara automatik. Baik, kita lihat Al-Quran Al-Karim. Nazal Al-Quran fil Makkatil Mukarramah fa asbahat khairul makan fil alam. Al-Quran diturunkan di Makkah Al-Mukarramah, dan secara automatiknya Makkah Al-Mukarramah menjadi kawasan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alah. Jadi tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan kemuliaan Al-Quran Al-Karim. Kita lihat ramai manusia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini tempatnya turunnya Al-Quran Al-Karim, tempat turunnya kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah angkat kemuliaan Makkatul Mukarramah, iaitu Mekah yang dimuliakan Allah, dan juga Madinatul Munawwarah, Madinah yang bercahaya ini, sebagai tempat yang paling terbaik di dalam planet bumi ini. Kita lihat memang ramai manusia yang berlumba-lumba, bercita-cita untuk datang ke Masjidil Haram, datang ke Haramain, datang ke tanah suci ini untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengejar pahala yang berlipat ganda. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun jamaah afdal min salatil fazi bi 27 darajah. Salat secara berjamaah adalah lebih baik, lebih afdal, lebih utama daripada salat secara bersendirian dengan kadar 27 kali ganda pahala. Kita lihat manusia ni dia lebih mengejar yang sedikit berbanding yang banyak pada akhir zaman ni. Jadi kita tengok contoh-contoh yang
jemaah di sini buat setiap kali waktu solat masuk, mereka akan tutup kedai. Mereka akan tutup segala premis-premis perniagaan kerana mereka tahu tentang perintah Allah Subhanahu wa taala supaya menyegerakan ibadah solat. Ya, tuan-tuan, lihat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati usia kita ini, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan peluang untuk kita lihat pengimarahan di Masjidil Haram ini mengikut gaya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini cukup mencintai, menyayangi solat secara berjemaah. Sebab bukan saja solat di Makkahul Mukarramah saja. Maka bila orang yang menyukai, mencintai solat secara berjemaah ini, mereka akan berusaha minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'inni, ya Allah bantulah saya ya Allah, ala zikrika, dalam mengingatimu ya Allah, wa husni ibadati, ala syukrika, dan mensyukuri nikmatmu ya Allah, husni ibadati, dan memperbaiki segala ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mempertingkatkan kualiti pengimarahan di rumah Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik. Saya cukup sekadar itu saja pagi-pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk solat berjemaah, bukan sekadar di Masjidil Haram, bukan sekadar kita suka beribadat di Masjidil Haram ini saja, tapi kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada. Hatta di negara kita Malaysia pun kita menghidupkan nama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sebab kita melakukan umrah ini, Allah berikan kita kekuatan untuk istiqamah dalam menghidupkan masjid-masjid di Malaysia ini ya Allah. Kan? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kamu berada, bukan di Masjidil Haram je, tapi di Malaysia, di mana-mana saja kita tinggal. Nabi berpesan kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kamu berada. Wa tabi'as sayyi'atil hasanah tamhuha, dan ikutlah kejahatan yang berada di sekeliling kamu dengan kebaikan. Wa qaliqin nas biqulqin hasan, dan bermuamalah dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. InsyaAllah saya cukup sekadar itu pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah untuk kita amal dan sampaikan. Syukran lakum ala husni istima'ikum wa intibahikum wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.